Baiklah, sidang pendengar yang saya hormati, sekarang ini kita masuk kepada perbincangan bahagian yang ketiga, iaitu al-adad wal ma'dud untuk hitungan 11 hingga 12 dan 13 hingga 19. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan tentang nombor belasan ini, perlu dijelaskan bahawa nombor ini mempunyai dua peringkat ataupun dua fasa. Seperti ayat ahada, asyara, ihda, asyarata. Maka perkataan ahada itu saya anggap sebagai fasa pertama, asyara itu sebagai fasa yang kedua. Dalam hitungan 11, bagi yang pertama menggunakan lafaz ahada untuk ma'dud muzakkar dan menggunakan lafaz ihda untuk ma'dud muannas, dan kedua-dua lafaz ini adalah mabni. Bermaksud dalam peringkat-peringkat i'rab yang lain dia tetap dalam keadaan ahada untuk muzakkar dan juga ihda untuk muannas. Untuk hitungan 12 disamakan dengan isim tasniyah dan ia adalah berbentuk mu'rab. Bermaksud ia berubah-ubah mengikut bentuk i'rabnya. Manakala aturan yang berlaku pada ma'dud pada hitungan ini adalah seperti berikut. Yang pertama, ia berbentuk mufrad yang mansub, seperti yang kita pernah belajar di dalam bab yang sebelum ini, iaitu formula man. Yang kedua, untuk mengi'rab ma'dud ini, ia di'i'rab sebagai tamyiz. Baiklah, sekarang cuba kita lihat pada ayat al-adad wal ma'dud bagi hitungan 11. Untuk permulaan, kita lihat pada ayat ma'dud yang berbentuk muzakkar. Ja'a ahada asyara mu'alliman. Dalam ayat ini, perkataan ahada itu sebenarnya adalah fa'il, dan kita ketahui fa'il marfu' bidhammah. Tetapi disebabkan perkataan ahada adalah mabni, maka dia tetap berbaris atas. Cuba kita lihat pada perkataan mu'alliman. Mu'alliman adalah ma'dud, di mana ia berbentuk mufrad dan juga ia adalah dalam bentuk mansub. Jadi ia menepati formula man. Ayat yang kedua, ba'a Muhammadun ahada asyara qalaman. Dalam ayat ini, perkataan ahada itu adalah di tempat maf'ulun bih mansub. Ayat yang ketiga, marartu bi ahada asyara taliban. Dalam ayat ini, perkataan ahada adalah di'irab sebagai isim majrur. Tetapi dalam keadaan ini, ahada adalah mabni ala fathi. Sekarang, cuba kita lihat pada ayat hitungan 11 untuk ma'dud yang berbentuk muannas. Ayat yang pertama, ja'at ihda asyrata mu'allimatan. Dalam ayat ini, perkataan ihda adalah fa'il marfu'. Tetapi disebabkan perkataan ihda itu adalah mabni, maka bentuknya tidak berubah. Lihat pada perkataan mu'allimatan. Perkataan mu'allimatan adalah ma'dud yang menepati formula man, mufrad yang mansub. Baiklah, kita lihat pada ayat yang kedua. Ba'a Muhammadun ihda asyrata majallatan. Dalam ayat ini, perkataan ihda adalah di tempat maf'ulun bih mansub, tetapi keadaannya kekal kerana
ia adalah mabni. Perkataan majallatan pula adalah menepati formula man, mufrad yang mansub. Seterusnya, marartu bihda asyrata talibatan. Dalam ayat ini, perkataan ihda tetap mabni walaupun pada hakikatnya ia di tempat isim majrur, majrurun. Manakala perkataan talibatan adalah menepati formula man, iaitu mufrad yang mansub. Sekarang kita lihat pada bentuk ayat untuk al-adad wal ma'dud bagi hitungan 12. Perlu saya jelaskan bahawa dalam hitungan ini ia mengikut hukum tasniyah dan ia berbentuk mu'rab. Mari kita lihat pada bentuk ayat untuk ma'dud muzakkar. Yang pertama, Ja'a isna asyara mu'alliman. Sebelum ini, kita pernah membincangkan bahawa dua adalah dalam bentuk isnani untuk muzakkar dan isnatani untuk muannas. Tetapi jika dilihat dalam ayat ini, nunnya digugurkan. Kenapa? Kerana perkataan isna di dalam ayat ini adalah mudhaf kepada perkataan asyara. Jadi dalam hukum mudhaf, nun akan digugurkan. Jadi jaa isna asyara mualliman. Dalam ayat ini isna adalah fa'il, manakala perkataan mualliman menepati formula mufrad yang mansub. Ayat yang kedua, ba'a Muhammadun isnai asyara qalaman. Dalam ayat ini, perkataan isnai ini adalah di'irab sebagai maf'ulun bih mansub bil ya. Asalnya adalah isnaini, tetapi disebabkan ia adalah mudhaf kepada asyara, maka nunnya digugurkan. Perkataan qalaman adalah ma'dud. Qalaman menepati formula mufrad yang mansub. Mari kita lihat pada ayat yang ketiga. Marartu bisnai asyara taliban. Dalam ayat ini, perkataan isnai adalah isim majrur, majrurun biya. Tetapi nunnya digugur kerana ia adalah mudhaf kepada asyara. Perkataan taliban dalam ayat ini menepati formula man, iaitu mufrad yang mansub. Baiklah, sekarang kita lihat pula pada bentuk ayat untuk ma'dud yang muannas. Ayat yang pertama, ja'at isnata asyrata muallimatan. Dalam ayat ini, perkataan isnata adalah fa'il marfu'un bi alif. Pada asalnya, perkataan isnata ini adalah isnatani, tetapi nunnya digugurkan kerana menepati hukum mudhaf, dan ia adalah mudhaf kepada perkataan asyrata. Jadi nun digugurkan. Perkataan mu'allimatan menepati formula man, mufrad yang mansub. Ayat yang kedua, ba'a Muhammadun isnatai asyrata majallatan. Dalam ayat ini, perkataan isnatai adalah di'irab sebagai maf'ulun bih mansub bil ya, tetapi nunnya digugurkan kerana ia menepati hukum mudhaf.
manakala perkataan majallatan menepati formula man, mufrad yang mansub. Ayat yang ketiga, marartu bisnatai asyarata talibatan. Dalam ayat ini, perkataan isnatai adalah isim majrur, majrurun bil ya, dan nunnya digugur kerana ia adalah mudhaf kepada perkataan asyarata. Perkataan talibatan adalah ma'dud dan ia menepati formula man, iaitu mufrad yang mansub. Baiklah, sekarang kita masuk kepada fasa yang kedua untuk video bahagian yang ketiga ini. Dalam fasa ini, kita akan membincangkan bentuk al-adad wal ma'dud bagi hitungan 13 hingga 19. Untuk hitungan 13 hingga 19, bentuk adatnya adalah seperti berikut. Yang pertama, adatnya adalah dalam bentuk mabni mansub dengan fathah. Contohnya, salasa asyarata. Yang kedua, fasa pertama untuk adat adalah berlawanan dengan fasa yang kedua. Contohnya, perkataan salasata asyara. Salasata muannas, asyara muzakkar. Contoh yang seterusnya, khamsa asyarata. Khamsa asyarata. Khamsa muzakkar, asyarata muannas. Yang ketiga, jinsu pada fasa yang kedua adat adalah sama dengan jinsu ma'dud. Jinsu fasa kedua adat adalah sama dengan jinsu ma'dud. Contohnya di sini, sekiranya jari ini adalah ma'dud, dua ini adalah nombor ataupun adat. Jadi kita lihat pada ma'dudnya dahulu. Jika ma'dudnya ini adalah muzakkar, maka nombor yang bersebelahan dengannya adalah muzakkar. Okey, jika ma'dud ini adalah muzakkar, maka adat fasa kedua ini adalah muzakkar. Contoh, dalam ayat 13 batang pen, qalaman. Qalaman. Jadi di sini dia akan mengguna formula perempuan, lelaki, lelaki. Perempuan, lelaki, lelaki. Jadi dalam ayat ini, salasata asyara qalaman. Salasata asyara qalaman. Perempuan, lelaki, lelaki. Jika ma'dudnya adalah perempuan, contohnya majallatan. Majallatan muannas, maka adat yang bersebelahan dengannya adalah perempuan. Dan nombor untuk fasa pertama adalah muzakkar. Contohnya 15 buah buku. 15 buah buku. Jadi kita akan mengguna formula
L, P, P. Lelaki, perempuan, perempuan. Khamsa asyrata majallatan. Khamsa asyrata majallatan. Untuk bentuk ma'dud dalam hitungan ini, ia berbentuk mufrad yang mansub dan menepati formula man, dan ia di-i'rab sebagai tamyiz. Mari kita lihat pada bentuk ayat untuk al-adad wal ma'dud, hitungan 13 hingga 19. Kita lihat terlebih dahulu ma'dud yang berbentuk muzakkar. Yang pertama, Ja'a salasata asyara mu'alliman. Ja'a salasata asyara mu'alliman. Dalam ayat ini kita lihat perkataan salasata. Ma'dudnya adalah lelaki. Fasa pertama perempuan, lelaki, lelaki. Jadi kita lihat di sini salasata asyara mu'alliman. Salasata asyara mu'alliman. Ayat yang kedua, ba'a Muhammadu tis'ata asyara qalaman. Kita lihat pada ayat tis'ata. Perkataan tis'ata itu adalah mu'annas. Dan dalam ayat ini, qalaman adalah muzakkar. Qalaman adalah muzakkar. Maka formulanya adalah PLL. PLL. Di mana perlu saya ingatkan, nombor untuk fasa yang kedua, adat yang kedua ini mesti sama jinsu dengan ma'dud. Mesti sama jinsu dengan ma'dud. Jadi, adat yang pertama ini akan berlawanan dengan ma'dud. Jadi, PLL. Tis'ata asyara qalaman. Dalam ayat yang ketiga, marartu bisab'ata asyara taliban. Marartu bisab'ata asyara taliban. Kita tengok perkataan ma'dudnya taliban, mufrad yang mansub, adalah berbentuk muzakkar. Maka fasa yang kedua ini adalah sama jinsunya, muzakkar dan muzakkar. Tetapi nombor untuk fasa yang pertama adalah berlawanan dengan ma'dudnya. Berlawanan dengan ma'dudnya. Maka di sini adat untuk fasa yang pertama adalah muannas. Muannas, muzakkar, muzakkar. Muannas, muzakkar, muzakkar. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada contoh ayat untuk ma'dud yang muannas. Ayat yang pertama, Ja'at arba'a asyrata mu'allimatan. Ja'at arba'a asyrata mu'allimatan. Kita tengok balik pada jari kita. Yang di tengah ini adalah ma'dud. Mu'allimatan. Mu'allimatan di sini adalah dalam bentuk muannas. Maka seperti yang kita bincang tadi, nombor untuk fasa kedua ini dia akan sama jinsu dengan adat dengan ma'dud. Adat untuk fasa yang kedua ini dia akan sama jinsu dengan ma'dud. Perempuan, perempuan. Maka nombor yang pertama ini, adat fasa pertama ini, dia akan bertentangan dengan ma'dud. Jika di sini muannas, maka di sini akan jadi muzakkar. Maka dalam ayat tadi, Ja'at arba'a asyrata mu'allimatan. Arba'a
asyrata muallimatan. Ayat yang kedua, ba'a Muhammadun sitta asyrata majallatan. Dalam ayat ini ma'dudnya adalah majallatan, di mana dia adalah mufrad yang mansub. Mufrad yang mansub, dan ia adalah muannas. Jadi kita lihat pada tangan kita, adat yang pertama muzakkar, adat yang kedua muannas, dan ma'dudnya adalah muannas. Ma'dud dengan adat yang kedua adalah sama jinsu, muannas. Jadi dalam ayat ini arba'a asyrata muallimatan. Arba'a asyrata muallimatan. Dalam ayat yang ketiga pula, marartu bi khamsa asyrata talibatan. Marartu bi khamsa asyrata talibatan. Dalam ayat ini ma'dudnya adalah talibatan. Talibatan di sini adalah muannas, mufrad yang mansub. Jadi adat untuk fasa yang kedua ini adalah sama jinsu dengan ma'dudnya, yaitu muannas. Dan adat untuk fasa pertama ini adalah dalam bentuk muzakkar. Khamsa asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Jadi di sini kita boleh melihat pada jari kita untuk melihat pada bentuk dan juga perubahan adat wal ma'dud untuk bilangan 13 hingga 19. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan perbincangan kita ke bahagian yang keempat nanti, saya ingin kongsikan kepada anda bagaimana untuk mengingat bentuk adat wal ma'dud bagi hitungan 11 hingga 12 dan juga 13 hingga 19. Kita lihat pada jari kita ini. Ibu jari ini mewakili adat fasa pertama. Jari tunjuk mewakili adat fasa kedua. Manakala jari tengah merupakan ma'dud. Untuk hitungan 11 hingga 12, jari kita perlu dirapatkan begini. Ini membawa maksud kesemua bentuk adat dan ma'dud ini adalah dalam bentuk jinsu yang sama. Contohnya, sekiranya ma'dudnya adalah lelaki, maka adat yang pertama lelaki ataupun muzakkar. Adat yang kedua muzakkar. Contohnya, ahada asyara qalaman. Ahada asyara qalaman. Sekiranya di sini majallatan. Sekiranya di sini majallatan. 11 buah majalah. Ihda asyrata majallatan. Ihda asyrata majallatan. Baiklah, kita lihat bagaimana untuk mengingat hitungan 13 hingga 19. Masih menggunakan jari ini. Adat fasa pertama,
adad fasa kedua dan ini merupakan ma'dud. Untuk hitungan 13 hingga 19, jarinya adalah seperti begini. Ma'dudnya lelaki, maka adad fasa kedua adalah lelaki. Tetapi adad fasa pertama adalah muannas. Jadi formulanya adalah seperti begini. Muannas, muzakkar, muzakkar, ataupun muzakkar, muannas, muannas. Mari kita lihat pada bentuk ayat. Kitaban, buku, muzakkar. Muzakkar, muzakkar, muannas. Jadi dalam ayat ini cuba kita buat 13 buah buku. Salasata asyara kitaban. Salasata asyara kitaban. Mari kita ambil perkataan sayyarah, kereta. Kereta, muannas. Muannas, 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 muzakkar. Muannas, muannas, muzakkar. Jadi dalam ayat ini kita boleh kata 15 buah kereta, khamsa asyrata sayyaratan. Khamsa asyrata sayyaratan. Khamsa asyrata sayyaratan. Dan saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua dan kita akan sambung perbincangan kita pada bahagian yang keempat.